wabarakatuh. Selamat datang ke diskusi Serambi di Clubhouse yang dianjurkan oleh Akademi Dr. Har dan juga merupakan satu projek kolaborasi dengan GEMA, Persatuan Pemuda GEMA dan juga kita ada beberapa rakan kolaborator yang mana program ini telah kita jalankan beberapa sesi dan kita memang membawakan tajuk-tajuk yang kita harapkan dapat menjentik sedikitlah minda kita cara ke kerangka fikir kita. Jadi ini adalah projek kolaborasi Akademi Dr. Har, Pemuda GEMA, Youth Power Club Putrajaya dan juga Persatuan Belia Bakti Putrajaya. Jadi kita sangat bangga hari ini, alhamdulillah, bersama dengan saya, co-moderator saya, Hafsah Azhari, merupakan ahli GEMA Selangor. Apa khabar, Hafsah? Alhamdulillah. Sihat Okey. Hafsah sekarang bekerja di mana? Dr. Har mungkin nak kena ada takruf sikit. Okey, sekarang saya bekerja sendiri je sementara nak tunggu dapat panggilan lah. So memang generasi Z lah Gen Z, iaitu yang lahir selepas tahun 1996 ke 2009, betul ya? Okey, right, alhamdulillah. So sebelum kita perkenalkan panelis kita yang hebat malam ni, Dr. Har nak memberikan sedikit latar belakang lah objektif diskusi Serambi ni. Selalunya dia membincangkan tentang aspek yang kita bincangkan tentang generasi, jurang-jurang generasi yang ada. Kita bincangkan tentang budaya kita yang lebih saya yang menurut perintah itu yang kita adakan pada bulan Jun yang lepas. Kita ada juga berbincang tentang hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Ini tentang perspektif bekerja di dalam dan di luar Malaysia ini. Yang lepas kita bincangkan tentang kemakmuran bersama, dan kali ini kita bincangkan tentang Gen Z, iaitu generasi yang lahir daripada tahun 1996 hingga tahun 2009. Sebabnya yang sulung generasi ini berusia kira-kira kalau kita lihat usia mereka sudah lebih kurang 32 tahun macam tu kalau yang tahun 96 96 dan kalau baru 26 tahun, saya 26, dan bagi yang paling mudanya iaitu yang sekitar usia 13 tahun macam tu so daripada remaja dan juga belia jadi generasi ini yang saya secara peribadi merasakan mereka memang generasi penyelamat untuk dunia ini, dan dalam konteks perbincangan kita adalah untuk Malaysia ni. Dan nak cakap awal-awal pada Hafsah dan juga Mak lah yang merupakan Gen Z dalam panel kita. Saya memang pendukung dan penyokong Gen Z. Saya sangat merasakan Gen Z ni adalah harapan. Oleh sebab tu insya-Allah perbincangan hari ini adalah dengan note tersebut dengan rasa penuh harapan terhadap generasi Z ni. Jadi kita nak minta Hafsah mungkin perkenalkan kita punya panelis. Sila Hafsah. InsyaAllah. Sebelum saya pergi lebih lanjut, mungkin saya nak ucapkan terima kasih untuk Dr. Harlina sendiri dan juga Pemuda GEMA untuk jemputan saya sebagai moderator bersama barisan panelis yang hebat malam ini. Jadi sedikit pengenalan untuk para pendengar. Pengenalan barisan panelis yang pertama, saya kenalkan Coach Zaid Coach Zaid, nama yang diberi Zaid Muhammad, dan beliau ialah bekas pengurus kanan PNG, iaitu syarikat barangan pengguna terbesar dunia, dan kini beliau merupakan CEO sebuah NGO yang dipanggil Smart Parents Network, dan beliau telah menyediakan latihan parenting skills atau kemahiran keibubapaan kepada beribu-ribu ibu bapa di seluruh dunia. Khabar Encik Zaid, sihat ya Encik Zaid? Alhamdulillah. Coach, kita tanya Coach dulu, boleh nak dengar suara dia. Coach Zaid, boleh unmute dulu.
Tak dengar Jemputan pula. lah. Kejap ya. Ada button dekat belah kanan bawah. Alright, okay, dah jumpa. Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh imagine tu Coach Zaid panik sekejap kan. Alhamdulillah. Perlu jugalah, tapi cool je. Okey, alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Ni Coach Zaid di atas kesudian untuk bersama dengan kita. Okey. Hafsah silakan teruskan. Okey, saya sambung sedikit lagi. Coach saya juga merupakan pengarang terlaris buku Smart Parents Brighter Kids dan Smart Parents Richer Kids, serta menulis untuk ruangan mingguan dalam The New Sunday Times. Jadi mungkin untuk para pendengar malam ni bolehlah ada terbuka minda untuk menerima input-input daripada perspektif ibu bapa dan pendidik, insyaAllah, daripada Coach Zaid. Seterusnya saya jemput dan memperkenalkan saudara Mark Sadiq. Mark Sadiq ada di situ ke? Hello, ada kat sini. Alright. Okay. Jadi, Alright. okay. Nama penuh beliau Syed Umar Sadiq bin Syed Abdul Rahman. Jadi nama Mark Sadiq ni adalah nama yang dikenali secara profesional lah kan. Okay. Jadi beliau lahir pada tahun 1997 dan kini sedang melanjutkan pelajaran di UIAM dalam bidang English for International Communication. Okay, betulkan saya kalau saya salah. Okay, jadi sekarang ni saudara Mark Sadiq merupakan social media influencer dengan pengikut melebihi 100,000 di Instagram dan 400,000 lebih di TikTok. Banyak ya, beratus ribu kan. So kita boleh bayangkan siapa dan yang mengikutinya. Okay. Jadi saudara Mark Sadiq juga merupakan freelance motivational speaker dan beliau gemar berkongsi tentang sebahagian kehidupan beliau, ilmu dan juga pandangan beliau kepada pengikut di social media. Okay. Jadi daripada situ mungkin kita boleh nampak, kita boleh macam saudara Mark Sadiq lebih banyak berinteraksi dengan generasi Z di media sosial kan. Sebab kita tahu di social media ramainya generasi Z lah. Okay. Hafsah, saya kenal Mark ni pun kerana student saya yang kata Prof kena panggil saudara Mark ni untuk dan setakat ni alhamdulillah jemputan yang kedua. Terima kasih Mark. Ketiga sebenarnya. Ketiga lah. Sorry. Ketiga. Rezeki banyak dengan Mark ni alhamdulillah dan Akademi Dr. Hani. Dan selalulah juga nampak dia punya TikTok dia tu kan. Jadi saya harap memang boleh jadi secara satu inspirasi lah mudah-mudahan. Nanti kita tanyakan banyak soalan ni Mak ya. Okey. InsyaAllah boleh. Okey. Seterusnya Hafsah. Okay, dan yang akhir sekali tidak dilupakan Tuan Syafiq Supian. Yang nama diberi Muhammad Hafiz Syafiq bin Muhammad Supian. Tuan Syafiq lah kita panggilkan. Tuan Syafiq merupakan kaunselor berdaftar sejak tahun 2013. Jadi kalau tahun 2013 tu dah 9 tahun lah Tuan Syafiq menjadi kaunselor. Okay, jadi tumpuan beliau sekarang adalah kepada kesejahteraan psikospiritual, kemekaran kendiri dan keluarga dalam aplikasi perkhidmatan kaunseling, latihan, bimbingan dan kumpulan sokongan. Okay, dan beliau juga aktif menyampaikan ceramah dan mengendalikan latihan berkenaan dengan lapangan perhubungan menolong. Okay, jadi apa yang saya nampak pada Tuan Syafiq, saya berharap agar Tuan Syafiq dapat berkongsi dengan kami semua yang mendengar malam ini di mana akar yang perlu kita sentuh dan ubati dalam masyarakat atau terima kasih. Tuan Syafiq, terima kasih ya. Kita panggil kaunselor lah kan ya. Ada CR di depan ya. Tuan Syafiq selalunya kalau kaunselor ada CR kat depan tu. So terima kasih banyak atas kesudian menerima jemputan kami ni. Boleh dengar sikit suara Tuan Syafiq? Ada masalah ke? InsyaAllah. Boleh dengar juga. Okey. Saya bersama dengan Dr. Han. Okey. Telefon pun pertama kali. Itulah. Saya kan sebenarnya Hafsah gunakan Clubhouse ni bukan apa nak mempelbagaikan
banyak lagi platform kan untuk kita berbincang ya, dan kalau boleh juga sebenarnya memberikan peluang juga kepada kita yang lain menggunakan platform ni. Baik, insya-Allah. Jadi kita bolehlah ya masuk ke dalam gelanggang kita ni. Kita nak buat santai saja Coach Zaid ya, Tuan Syafiq dan juga Mark. Dan kalau ada antara rakan-rakan kita yang nak bertanya atau nak mencampur pun boleh ya, angkat je tangan. Nanti kan kita ni kan kalau katalah ada poin-poin yang nak ditambah ke ataupun nak ditanyakan ya. Jadi saya nak minta anak anda saya lah, Hafsah, untuk start the ball rolling. Silakan. Alright, insyaAllah. Okay, jadi malam ni insyaAllah kita untuk pengetahuan semualah, kita ada 3 pusingan. Pusingan pertama, pusingan kedua dan pusingan ketiga. Okay, ada 6 soalan semua sekali yang kami plan. Tapi kalau ada soalan lain boleh macam Dr. Har sebutkan tadi, boleh angkat tangan dan kami cuba raikan lah. Okay, jadi soalan yang pertama kami tujukan untuk saudara Mark Sadiq. Okay. Oh, wow, okay. Boleh ke? Boleh, Alright. silakan. Okay. Jadi sebagai salah seorang belia generasi Z, okay, apakah komen saudara berkaitan dengan tajuk perbincangan kita malam ni? Kiranya macam mampukah generasi Z menjadi penyelamat negara yang sedang berhadapan dengan banyak cabaran dan kesulitan buat masa ini? Macam lah, our reality now. Macam mana? Alright. Silakan. Okay, alright. First of all, thank you so much Saudari Hafsah di atas pengenalan dan juga soalan yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih juga kerana memoderatorkan majlis ini. Ada ke perkataan memoderatorkan? Betul, boleh, okay. boleh. Boleh boleh. Okay. Alright, pada pandangan saya lah, setiap generasi muda itu adalah penyelamat negaranya pada masa akan datang. Dan apa yang saya boleh bagi tahu dekat sini, generasi Z bukanlah the only generasi yang akan menyelamatkan manusia, menyelamatkan Malaysia. Maksud saya dekat sini, dia perlukan sokongan dan bantuan daripada semua generasi-generasi atasnya. Generasi millennium, baby boomers dan sebagainya. Sebab pengalaman-pengalaman mereka yang sebelumnya itulah yang akan memberikan kami, iaitu generasi Z, untuk cakna tentang apa yang perlu dilakukan untuk perbaiki negara pada masa akan datang. Dan saya yakin generasi Z mempunyai kebolehan dan kemampuan untuk mengubah Malaysia. Sebab kita sekarang ni mempunyai satu platform yang tidak dimanipulasi oleh mana-mana pihak, iaitu social media. Dan memang betul, social media ni memang ada keburukan dan ada kebaikan dia yang tersendiri. Tapi sekiranya dia digunakan dengan cara yang betul, banyak perkara manfaat yang kita boleh exploit daripada social media. Dan satu benda yang saya suka pasal social media ni adalah social media ni dia ada satu platform yang tiada border. Maksudnya kita tak boleh nak monopoli media tersebut, ataupun kita tak boleh nak macam bias, sebab setiap orang akan ada mempunyai hak kebebasan masing-masing untuk mensuarakan atau membicarakan apa yang mereka fikir. Jadi dekat sini kita boleh nampak kebebasan dan keunikan setiap individu, terutamanya Gen Z lah, sebab Gen Z yang paling banyak gunakan social media untuk dengan cara mana mereka berfikir. Kalau kita tengok media-media contoh dekat televisyen dan sebagainya, ada kemungkinan terdapat sedikit bias ataupun sedikit orang kata manipulasi dalam bahagian media untuk cenderung ke arah mana yang mereka suka. Sebab saya juga intern dekat Astro sebagai pembaca berita juga wartawan. Jadi saya tahu dan agak saya nampaklah ada beberapa bahagian yang kemungkinan pihak berita ni dia akan ada cenderung kepada mana yang mereka nak sokong ataupun nak sampaikan. It's not wrong, tapi sebab media ni dia mudah media lama lah, terutamanya macam surat khabar ataupun TV, dia mudah kita nak manipulasi. Sebab yang menulis tu adalah jurnalis, kan, kita dibayar untuk menulis. So kalau contohnya sekiranya kita diberikan sekian, kita kena tulis yang baik-baik je pasal orang ni, contohnya. Baik. Okay. Jadi dekat sini kita boleh nampak lah, dekat social media kita boleh nampak macam mana rakyat ataupun generasi Z
uh, sangat aktif untuk menyuarakan suara mereka. Jadi apa yang saya nampak, sekiranya terdapat sesuatu organisasi ataupun sebuah pihak yang boleh menggabungkan kesemua suara ini dan menjadikan dia sebulat satu suara yang kuat, dia boleh mengalahkan atau boleh menentang perkara-perkara yang kita nak lawan untuk memperbaiki Malaysia menjadi satu negara yang lebih baik. Baik. Jadi itu pendapat saya lah. Dan saya agak suka Menarik. lah. Saya agak suka tentang kita punya topik malam ni. Sebab memang betul generasi Z adalah mungkin generasi yang akan menyelamatkan Malaysia. Tapi dia tidaklah had kepada generasi Z saja. Diperlukan bantuan daripada generasi-generasi yang sebelumnya juga. Untuk senang kata experience make us better and experience teach us how to move forward. Sekian saja daripada saya. Okey. Okey. Dr. Han nak sambut sikit apa yang Mak cakap tu sebab silakan. sebelum ni Mak, kalau katalah Dr. Han sebagai generasi Gen X ya, saya Gen X. Saya Coach Zaid pun dalam generasi yang sama dengan saya, lahir tahun 1964 ke 1979 yang tu. Kebanyakan kalau kita bincang, kita bimbang ya dengan Gen Z ni sebab kita takut biasalah kan, kita yang orang tua ni kita takut nanti dia salah guna teknologi yang ada kan, dan akhirnya bukan menjadi generasi penyelamat, nanti takut jadi generasi yang memusnahkan. Macam tu tahu. Jadi saya sangat concern untuk mengatakan bahawa yang tidak benar ya, macam Mak katakan bahawa Gen Z inilah harapan kita. Ya, harapan bangsa tiang negara ni lah dia kan. Jadi tapi saya semak menyatakan dengan sangat kata politically correct bila mengatakan bahawa Gen Z tak akan berdiri sendiri tetapi tanpa generasi yang lain ya. So terima kasihlah Mak di atas input tersebut, sebab kita pula kadang-kadang nampak macam Gen Z ni tak nak pula nak dengar cakap kita. Macam itulah. Ni saja nak bagi panas lah ni Mak. Sebenarnya bukan apa. Memang ya. Cumanya kita kan generasi yang lama ni melihat dengan penuh rasa bimbang ya, bahawa takut nanti tadilah adanya media sosial yang Dr. Han sangat setuju tu Mak katakan bahawa adanya pendemokrasian dalam konteks maklumat ya, dalam konteks pendapat dan pandangan dibandingkan dengan masa media lama dulu ya. Jadi tapi macam saya rasa poin yang paling penting ya Hafsah Mak katakan adalah macam mana kita nak memanfaatkan ya platform yang ada, teknologi yang ada, dan satu generasi yang sebenarnya generasi yang paling bermaklumat yang pernah dunia ni lihat ya, iaitu Gen Z. Jadi so that's your strength sebenarnya ya Hafsah dan Mak, you punya generation are so well informed. Cumanya itulah tadi macam mana kita nak ni. So yang ni saya nak bawa kepada soalan kedua ya Hafsah, boleh? Untuk Tuan Syafiq pula. Tuan Syafiq boleh ya? Saya nak tanyakan begini. Ya itulah tadi, ramai yang menganggap Gen Z ni sebagai kelompok remaja belia yang dianggap ya tidak tahan lasak ya, ataupun mungkin lemah ya, mungkin rapuh lah, macam-macam lah kan, yang merasa entitled and privileged ya, merasa mereka sebenarnya bukan salah dia orang pun, kita lah yang mak ayah yang membesarkan ni pun ya, kita kena ambil tanggungjawab tersebut. Dan satu lagi cirinya adalah kurang berkemahiran dalam sudut komunikasi dan interpersonal ya. Dan tambah pula dengan 2 tahun ya dalam lockdown tu, lagilah ya. Dan apa yang saya baru sebut ni tadi Tuan Syafiq adalah apa yang dinamakan sebagai ciri-ciri strawberry generation. Maknanya generasi strawberry ni kan buahnya cantik tetapi cepat nak lebam ya, cepat nak orang kata dia mungkin ya, bila kita handle kita tak berapa tahan lasak lah kira kan. Saya nak tanya Tuan Syafiq, adakah setuju atau tidak dengan tanggapan tersebut, dan mungkinlah boleh elaborate lah daripada situ tentang ya karakteristik generasi Gen Z yang kita sebutkan malam ni. Silakan Tuan Syafiq. Baik, terima kasih Dr. Har atas soalannya tadi, dan juga kepada rakan-rakan panelis yang lain, Mark, Coach Zaid, dan tadi juga kita punya Hafsah moderator. Alhamdulillah, kalau secara umum je lah kan, apa yang Dr. Har sebut tadi,
Kalau ikutkan kalau kita nak melabelkan contohnya generasi Z ni sebagai strawberry, saya tak pastilah juga kan, tapi umumnya bagi pandangan saya nampak tu kalau dari sudut mungkinlah istilah ataupun perkataan daripada perspektif Islamnya kita kata kurang adab lah kan, contohnya. Itu yang biasalah. Saya pun berhadapan juga dengan beberapa ataupun generasi-generasi ni yang mana generasi Z ni lah terutamanya, yang mereka ni dari sudut emosinya mungkin mudah tersinggung, mudah terasa, ataupun yalah macam tadi mudah lebam kan. Kalau strawberry tu mudah lebam kan. So, dia nampak cantik, mungkin ada juga yang sedap manis dimakan, ada juga yang mungkin Masam. Masam. So minta maaf kedua generasi Z. Hari ni kita berbincangan ataupun mungkin kita punya komunikasi secara terbuka kan. So mana kita nampak seolah-olah ada perkara tu berlaku kepada generasi Z. Namun bagi saya lebih suka secara neutral, maksudnya secara seimbangnya. Bukan semua, kita tak boleh nak labelkan semua generasi Z tu macam tu. Maksudnya yang mana mereka ni, kalau ikutkan tadi beberapa poin yang Dr. Han sebut dari sudut cara komunikasi interpersonal kan, ataupun hubungan relationship lah kan, maksudnya hubungan dengan orang lain tu mungkin sedikit kurang ataupun kurang kan. Sebenarnya mungkin dari sudut adab ataupun cara berkomunikasi tu berbeza. Sekira zaman mungkin milenial, generasi X, generasi yang sebelum-sebelumnya tu baby boomers, dan generasi yang sekarang ni generasi Z, alpha yang dan seterusnya, cara kita berkomunikasi tu berbeza. So kita tak boleh nak mungkin nak labelkan disebabkan mungkin cara komunikasi tu berbeza, mereka ni kurang adab ataupun kurang akhlaknya kan. Itu antaranya lah. Namun tak dinafikan, memang adalah orang kata segelintir ataupun sebahagian daripada generasi Z ni yang memang dari sudut cara komunikasinya tu seolah ataupun seakan ataupun memang kurang adabnya bagi generasi yang sebelumnya lah, sebabkan cara komunikasi tu berbeza. Sebabkan cara komunikasi yang berbeza tu yang generasi yang sebelum-sebelumnya lah, mungkin generasi milenial ke generasi X ni mudah terasa. Dengan cara komunikasi generasi Z ni, yang mana mungkin cara komunikasinya tu mungkin lebih ringkas, lebih simple kan, sebabkan cara komunikasi tu yang mana sekarang ni banyaknya melalui social media, banyak short form ataupun banyak ringkas berbanding yang kita generasi yang sebelumnya, yang kita cara komunikasi mungkin lebih teratur, lebih tersusun, lebih beradab, lebih berlapik, mungkin tidak terlampau direct, mungkin macam itulah. So yang itu yang boleh jadi ataupun memang terjadi, yang mana berlaku pertembungan ataupun konflik antara generasi. Maksudnya mungkin parents lah kan, yang duduk dalam generasi milenial ataupun generasi X, yang mana ada anak ataupun cucu di generasi Z ni, sehingga kan itulah jadinya konflik-konflik perhubungan antara anak-anak generasi Z dengan mungkin orang tua ataupun parents generasi milenial ataupun generasi X, yang mana mungkin disebabkan cara komunikasi yang berbeza tu. Namun kita pun untuk nak membina Malaysia, membina negara kan, generasi Z ni sebagai penyelamat, saya kira itulah macam yang tadi Mak disebut kan, memang hubungan antara setiap generasi tu memang perlu sentiasa diteruskan. Sebab apa? Nak membina sebuah negara Malaysia ni, semua saling perlu bekerjasama kan. Maksudnya bermula daripada rumah, parents, mak ayah, dan kemudian itulah yang akan melahirkan masyarakat insya-Allah kan, yang mana juga melahirkan negara yang mana yang kita idamkan ataupun yang kita impikan, sebuah generasi yang mana yang pada masa akan datang selepas generasi Z, alpha, yang generasi yang mungkin tak lahir lagi ni kan, generasi yang lebih baik daripada sekarang lah insya-Allah. Baik. Maknanya Tuan Syafiq setujulah ya? Setuju dengan tanggapan tersebut ataupun tadi macam tapi lebih lebih berpandangan kita harus tidak melihat itu sebagai ciri-ciri utama yang membawa disadvantage kan ya? Begitu kan? Nak kata setuju dengan apa tadi?
statement ni tadi tentang strawberry generation ni, maknanya setuju atau tidak? Kalau saya lah kan, kalau saya lah, saya kurang bersetuju. Terus Okey. terang lah. Sebab bila kita letakkan Label-label ni kan? letakkan sebagai contohlah kita gunakan metafora lah, mungkin katakan metafora strawberry tu as a metafora untuk generasi Z ni, boleh jadi saya tak tahulah pandangan yang generasi siapa yang kat sini yang generasi Z kan, mereka sendiri setuju ataupun tak setuju dengan label tu. Itulah. Bagi saya rasa mungkin bagi mereka mungkin ada yang tak selesa ataupun tak suka dengan labeling tu. Sebab bila kita melabelkan mereka macam tu, secara umumnya nanti daripada diorang sebenarnya tak pun strawberry tapi terus jadi strawberry. Contohnya lah. So kita tak nak bila kita labelkan mereka sebagai strawberry, nanti mereka betul-betul jadi strawberry. Malah strawberry yang masam, yang tak. Saya Tuan Syafiq, saya tengah baca buku yang ditulis oleh David Robson tentang the expectation effect. Dia sebenarnya dia kat situ, maknanya kalau kita expect generation tu macam tu, dia akan jadi macam tu sebenarnya. Dia kata tahu ya. Tu sebab yang kita itulah nak tanya Mark dengan Hafsah lah ya tentang statement ni lah ya, tentang tanggapan ini. Apa agaknya yang mungkin Mark rasa macam mana Mark tentang tanggapan ni? Is it really productive to have this kind of tanggapan macam Boleh strawberry saya bagi Hafsah jawab dulu. Okey Hafsah. Sila Hafsah. Boleh. Alright, okay. Kalau saya dengan tanggapan macam tu, saya tak boleh nak kata, saya personally lah, saya tak boleh nak kata saya tak setuju ataupun saya setuju. Saya rasa ia bergantung kepada individu dan situasi. Sebab ada mungkin dalam generasi tu mungkin ada yang strawberry, yang betul-betul strawberry generation tu kan. Tapi ada juga yang situasi yang membuatkan dia begitu, tapi dia bukannya sebegitu selamanya. So, mungkin macam Tuan Syafiq ada sebut juga tadi lah, kita di tengah-tengah lah, macam tidak terus generalize. Generasi Z adalah generasi yang strawberry. Maknanya saya tak setuju kalau kita nak labelkan semua Gen Z begini begitu kan? Okey, baik. Mark, macam mana Mark? Okay. Saya rasa jawapan saya sama lah dengan Hafsah sebenarnya. It's really hard to overgeneralize everything lah, because saya sangat yakin dengan keunikan setiap individu, where each and every single one of us have their own abilities, have their own capabilities, and have their own flaws and their own unique style of thinking. So untuk kita kata macam generasi Z adalah semua generasi strawberry, it's not that accurate lah sebenarnya, because kita I think especially at this era kan, where macam Dr. Har bagi tahu tadi, kita adalah generasi yang paling well informed. In a sense, every information is at our tips kan. It's at the tips of our fingers. Yes. So that being said, kita boleh nampak dekat sini makin orang kata makin individualize setiap individu tu sendiri. Makin unik, sebab setiap orang ada cara nak express diri orang masing-masing. Ada cara untuk tunjukkan kebolehan masing-masing, untuk tunjukkan kelebihan masing-masing. Zaman dulu mungkin kita tak ada that much access untuk kita tunjukkan siapa diri kita. Tapi sekarang dia macam-macam. Kita boleh tengok it's like beyond our mind can handle. Sebab social media dia terlalu luas kan. Kita boleh jumpa orang yang boleh buat macam-macam, yang kita macam, dia boleh buat macam ni, kita pun pelik. Betul Mak. I think you have, both of you, Hafsah dan Mak, baru saja tunjukkan satu ciri Gen Z yang sangat ketara. You all tend to look at things more individualized and personalized rather than making gender statement macam generasi saya. We all lebih kepada, nampak satu kita generalize kan macam tu kebanyakannya lah ya. Tapi itulah mungkin Coach Zaid, saya terus ambilkan daripada perbincangan kita kan, sebagai bapa pada berapa orang anak Gen Z sendiri. I know Coach memang sangat rapat dengan anak-anaknya, Coach dan juga isteri. So berdasarkan pengalaman dan pemerhatian Coach sendirilah kan ya,
apakah sebenarnya kekuatan dan kekurangan Gen Z yang paling ketara? And maybe you can comment on on the strawberry generation punya statement tadi. Sila coach. Okay. Terima kasih Dr. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua. Kepada adik-adik lah. Adik ke anak? Anak lah Zaid. Ya betul. Saya pun I'm a Gen X for sure lah. I mean 1969. From my observation, pengamatan saya, dia kalau anak kita ni dia skip satu generation. Kalau saya X, anak saya semua Z. Kecuali kahwin awal lah agaknya. Kahwin awal dapat anak awal, mungkin dapat next generationnya. So saya 4 orang anak, semuanya Gen Z lah. Gen Z atau Gen Z lah. Okay. Memang nampak jugalah sebab anak saya pun dah besar semua dah. Eldest is already 27. So macam borderline X, Z dengan Y. Dan youngest is 18. Jadi saya agaknya dah go through the parenting cycle daripada baby, toddlers, teenagers, which is the most challenging phase. Okay. Dan sekarang dia panggil young adults. And I found myself lacking. Okay, sebagai ayah dan juga Puan Ros lah, my wife, both of us kadang-kadang terkebel tengok each other because sometimes we feel that we don't understand our young adults. Okay. So we have to tell ourselves that okay, we are no longer dealing with little kids yang setiap parent dia anggap anak dia little kids lah kan. So now suddenly we are faced with young adults. So suddenly kita rasa macam inadequate, rasa macam tak cukup ilmu lah pula untuk faham. But it's only temporary. The thing is the paling ketara is when they becoming truly independent. Gen Z. Okay. They got a job, they finish college, finish studies. So they are living the life on their own. So suddenly we feel like okay, what do we do now? Jadi daripada situlah to answer the questions from my observations, I can see that the Gen Z ni dia first and foremost they are very very creative in that sense. Very maybe because the world is moving very very fast. And they're becoming VUCA kan? VUCA world lah, volatile, uncertain, complex and ambiguous. Yes. So they are growing up in that environment. So dia jadi kreatif. Dia jadi macam tadilah disebut oleh Mark dan juga Syafiq tadi, dia orang there's no one solution, no one more. Dia macam boleh banyak hala gitu. Okay, that's what I noticed lah. So for example, my son, my eldest, dia study to be actuarial scientist. But he was thrown jobs that doesn't require actuary skill at all. But he's okay. He's very adaptable. That's a second thing that I noticed lah. Very very adaptable. Same with my daughter. Yang nombor 2 tu dia is a trained architect, but she's doing more on the interior design, and she become very good at it both. So dia macam boleh adapt senang je. And then she learn Mandarin. That's very impressive. Because dia kata, okay fine, dia balik dari UK, dia tengok kerja banyak nak Mandarin kan. So instead of complaining why and then masuk into negative zone, dia kata why not? Why not I learn Mandarin? So dia belajarlah seorang-seorang guna apps. This is another thing lah which relates to the third strength, very technologically savvy, pandai cari solutions, guna app. So boleh dengar malam-malam dia dalam bilik duk cakap Mandarin seorang-seorang. Rupanya dia within few months, in fact few weeks saja dia dapat phrase, simple phrase kan. So dia pergi interview, she spoke in Mandarin. So the first job that she went to, the owner, the interviewer was very impressed, offered on the spot. So dia dapat kerja tu. So I feel that I don't think I could do that. My generation X,
Nak belajar Mandarin rasa tergeliat lidah, Dr. Yes. Belit-belit kan. Probably I'm not going to go into that. I'll probably look for another job lah kan. But she took it as a challenge. So I feel that these are their strength lah. And a few other things that I noticed was they are very networked. Very networked. Ada kawan all over the world, pelbagai bangsa. And then they are very sensitive. Kita sebut pasal racism, kita orang tu ni, dia kata no, you cannot say that. Macam they're very sensitive when it comes to racism and all that, sebab kawan-kawan dia orang semua ada. So that's what I like about them in very well connected. Yes. Yeah. And then I want another thing, maybe one more strength that quite glaring is dia orang ni very ambitious. Dia orang tahu apa dia orang nak. They don't see working as the end of it, but they see working as a beginning of their life. Maksud saya macam ni, they see their job as an experience gathering, sebab ultimately all of my kids so far lah, 3 yang dah kerja tu, semuanya ada ambition nak ada business sendiri, nak ada own founder, nak jadi founder. But alhamdulillah lah, founder yang positif lah, yang something yang macam bukan founder yang mengarut lah. Macam my son tu dia nak buat macam consulting firm, second one dia nak ada dia punya design firm sendiri, and so on. Yang third one tu pun macam dia tak nak balik, dia duduk UK, dia tak I want to prove to myself that I can survive in UK environment, without anybody's help and stuff like that. So nampak dia orang very ambitious in that sense lah. So I think those are very very positive qualities that will help them to go very far in life lah. Okay. However, ada jugalah, I mean human kan, nobody's perfect. Ada juga yang I notice nak kata weaknesses pun iyalah kot, sebab setiap generasi ada weaknesses lah. I think there's dia orang a little bit susah nak adapt dengan older generation yang expectation dia different. Macam bosses yang older generation tu macam minta dia orang kerja weekend and all this, there's a big no for them. No, don't disturb me on the weekend, I want to go out. And sometimes I have to tell them, sometimes you have to let go a bit lah, you cannot be too calculative. Sometimes it's genuinely, it's not every weekend pun bos minta tolong kan. Sometimes the nature of work memang nak kena buat juga, kena buat. So you have to give and take lah in that sense. Lepas tu I also notice too much reliance on technology instead of human. So macam kalau dengan relatives tu, dia orang macam tak ada connection sangat lah, macam I don't see you as important to my career ke apa, dia macam disconnected. But they rely a lot on technology to get what they want. To the point some of them like macam addiction pun ada kan, internet addiction. Lepas tu susah nak loyal lah. I can see from our conversation kan, dia orang impressed kalau when I told them I stayed in my last job for 15 years kan, dia macam nak pengsan. 15 years? Crazy? Are you crazy? I cannot stay like more than 2 years. Ini pun dah menggigil nak berhenti. So I said okay, there's value in loyalty as well lah. But itulah I don't know whether it's weaknesses or what, but it's different lah. And of course very demanding and whatnot lah. Okay, overall I think it's a character of the Gen Z. Of course there's good and bad in each generation. So mungkin I think we need to work together lah. Kita tak boleh nak biar each generation to work in silos, betul kan? So setiap macam tadi sebut pasal strawberry generation, ada orang kata older generation ni macam baby boomers, macam datuk nenek kita tu durian. Sebab dia orang tu main langgar je kan, overpowering kan durian. Yes. Dan our generation agaknya Dr. X ni, kita ni macam flexible sikit, boleh je letak mana-mana. So mungkin kita ni generasi kelapa, coconut. Kalau if there is such a nak letak label sangat kan. Fruits fruit kan. I think that's my personal reference lah, durian, coconut, strawberry.
Semua tak ada salah, semua tak betul. Bukan kita nak cari salah siapa-siapa, tapi kita nak cari macam mana these three fruits kan boleh harmoniously work together in one organisation. Jadi nak tak nak kita kena blend lah. Kena buat apa tu? Smoothies. Coconut durian strawberry shake. Macam tu. Blend together jadi cantik. Barulah saya rasa the generation will... Kalau Gen Y macam mana coach? Gen Y buah apa agaknya? Gen Y tak apa sure, agaknya pear kot. Somewhere in between apple. Somewhere in between coconut dengan strawberry lah agaknya kan. And I believe in this lah sebagai conclusion kepada soalan ni. I believe in this. Kalau nak tengok negara kita di masa hadapan, ini pesanan Sayyidina Ali by the way. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia kan ada ayat dia kata if you want to see the future of a country or a society, look at the youth today. Tengok belia hari ni tu macam mana. Jadi belia hari ni itulah Gen Z lah. Jadi daripada situ kita dah boleh dapat gambaran negara kita akan menuju ke mana. Dan Gen X dengan Y tak boleh lepas tangan lah, dah tak boleh nak blend. Let's not go into the blaming and what not lah. Tapi sebaliknya kita try to blend. Buat shake tadi, smoothies tadi. I like that. InsyaAllah. InsyaAllah jadi lagi tinggi lah value society tu kan bila dah blend kan. Jadi harga pun premium sikit lah daripada jual air kelapa semata-mata kan. Campur-campur jadi sedap. Wallahualam. Dan juga Hafsa sebagai moderator. Hafsa bagi komen sikit input coach Zaid macam mana? Ya, Dr. Ha, honestly I rasa macam Coach Zaid was talking about me bila Coach Zaid mention about the strength and weakness kan. I rasa macam oh my god. That is me. Tapi sangat kena. Tapi I really agree lah yang we have to work together. Macam walaupun generasi Z ke Y ke X ke, we have to work together. We need each other. We always need each other. Maksudnya macam kalau me personally as a generasi Z punya belia kan, anak yang generasi Z, dan my parents also generasi Y. So bila kita kan semangat kan macam Coach Zaid sebutkan tadi, kita semangat macam ambitious dan sebagainya. Tapi what makes us grounded tu, kita pergi balik kat mak ayah kita. So, we need each other. Itulah. Guess okay. Okay, Hafsa mungkin boleh masuk pusingan kedua sekarang ni. I think pusingan satu really put everything in perspective. So sila kita masuk ke pusingan kedua. Silakan. Alright. Okay, jadi pusingan kedua, soalan seterusnya untuk Tuan Syafiq. Okay, Tuan Syafiq, boleh ke? Okay, boleh. Okay, bersedia. Okay. Jadi soalannya, apakah persediaan yang perlu dipertingkatkan oleh semua pihak? Maksudnya semua pihak ni, kerajaan, masyarakat, ibu bapa dan generasi Z sendiri, untuk menyediakan generasi Z ni menjadi generasi penyelamat negara. Okay. So, itulah soalannya, silakan. Baik. Pusingan kedua ni boleh nampak lah dia punya soalan tu. Dia, orang kata apa, cabarannya bagi pihak orang kata apa, semua pihak lah kot kan, macam mana nak membantu nak membina, mempersiapkan ataupun menyediakan generasi Z ni sebagai penyelamat. Saya suka kalau orang kata apa, kita lihat generasi Z ni tadi yang lain-lain pun dah sebut dah kan, yang mana karakter ataupun nampak pada generasi antara tadi sebut durian, buah kelapa, pear sebagainya kan. Semuanya saling memerlukan antara satu sama lain kan. So maksudnya dekat situ betul saya setuju juga dari dengan Coach Zaid yang sebut kan. Setiap generasi dia ada kelebihan dia, mungkin ada juga kekurangannya. Sama juga bagi generasi Z ni kan. So mungkin yang mana yang kita perasan, kita nampak bagi generasi Z ni, yang mana boleh tambah baik lagi ataupun dilap lagi, ataupun supaya dia nampak lebih bersedia untuk nak menyelamatkan Malaysia ataupun menyelamatkan negara. Saya nampak satu, kalau dari sudut kenegaraan ataupun dari sudut politik lah kan. Contoh kalau nak sebut dengan lebih jelas, kita pun nak masuk hampir-hampir kan, yang mana
aura PRU kan. Mungkin kita tak Yeah. sampai ke arah tu kan. Uh-uh. So generasi Z ni sebenarnya mereka ni lebih progresif dan mereka ni lebih suka kepada orang kata apa, bukan kepada perkauman Yeah. saya kira. So dan mereka lebih terbuka. So dan saya ada terbaca juga kan di contoh seperti di Amerika kan. So memang saya rasa bukan hanya di Amerika, malah juga di seluruh dunia kan, termasuk juga di negara kita lah, Malaysia kan. So memang generasi Z ni ataupun generasi yang sebelumnya, mereka ni generasi yang progresif kan. Dan kita tahulah, dan kita punya yang progresif ni maksudnya sukakan lebih kepada keterbukaan, lebih kepada kebersamaan, mungkin dengan mana yang lain-lain bangsa ataupun kaum tak suka racial issue ni berlaku. Sebab apa? Kita sekarang yang mana kita tahu generasi Z ni mereka digital native kan. Mereka suka berkomunikasi, mereka kalau ikutkan tu sebenarnya lebih banyak interaksi sosial berbanding generasi yang sebelumnya. Tapi cara mereka bersosial tu mungkin banyak dengan social media lah kan. Malah kawan-kawan tu bukan satu kaum je kan, mungkin pelbagai kaum yang ada dalam negara kita ni, dan malah bukan hanya dalam Malaysia, mungkin luar negara kan, globally. So mereka lebih terbuka, dan yang mana generasi ni juga kiranya mereka kata apa, kalau kita tengok dari sudut nak menempatkan Malaysia ni sebagai penyelamat, mereka saya kira lah kan banyak ke arah di mana yang progresif ni boleh membantulah membina negara ataupun menyuburkan lagi negara. Sekiranya mereka dapat satu dari sudut politiknya membuat keputusan yang bijak kan, maksudnya yang mana boleh jadilah kan, memilih yang mana pemimpin yang lapis muda lah. Itu antaranya sebagai persiapan yang saya kira yang dari sudut yang mana yang secara direct lah saya bagi tahu, mungkin boleh berikan impact kepada suasana politik negara. Maksudnya sebab apa politik ni kita nampak dia mempengaruhi kan pembinaan masyarakat, pembinaan negara, dan ianya akan membantu kiranya para generasi Z ni yang mana dia yang ada semangat ataupun ada sifat progresif tu, dan keterbukaannya, dan yang lebih lebih suka kepada diversity of everything, mungkin dari sudut hubungan antara kaumnya dan sebagainya, boleh membantu untuk menyelamatkan negara ini. Maksudnya membuat keputusan yang bijak lah kan. Itu antara alhamdulillah. Sebab apa, dia bila itu suasana politik berubah, dia akan membantu mengubah suasana yang lain. Membantu mengubah politik, mungkin juga dari sudut penjagaan kita punya persekitaran, kita punya hutan dan sebagainya. Benda-benda ni, dan juga yang paling penting dari sudut pembacaan saya, generasi Z ni mereka sebenarnya lebih ke arah keberagamaan juga. Spirituality mereka tu kuat sebenarnya. Maksudnya mereka boleh jadi lebih kuat dari sudut nak merasakan hubungan dengan Tuhan lah, dari sudut spirituality ni kan. Tak kisah apa agama pun, tapi kalau dari sudut Muslimnya, kita ni hubungan dengan Allah SWT lah kan. Lebih dekat. So insyaAllah kan, maksudnya mereka juga boleh nampak yang sebenarnya mana yang selari dengan syariat, mana yang tak selari dengan syariat, mana yang contohnya terlibat dengan rasuahnya, mana yang tak terlibat dengan rasuahnya, contohnya kan. So benda-benda ni semua yang sebenarnya membantu untuk kiranya kehadapan kan, boleh membuatkan insyaAllah saya percaya dan yakin, optimis dari sudut untuk membina negara atau Malaysia ni menjadi negara yang spirituality ni tu lebih tinggi, lebih kuat, dekat dengan Allah kan. Boleh sampai di mana kita pada generasi Z ni diberikan ruang dan peluang kan, untuk mereka juga ke depan, dan masa sama dengan dibimbing generasi sebelumnya lah. Sikit kot saya rasa. Sebut banyak lagi kan, expect macam-macam lagi, tapi itu antara Okay, Tuan Syafiq, saya rasa ada satu point yang sangat penting daripada input Tuan Syafiq ni. Saya nampak bahawa sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks perubahan antara abad ke-20 ke 21, kita kebanyakan daripada kerja-kerja yang tulang pak kerat ni, semuanya kita telah
ada kecerdasan buatan di situ yang akan melakukannya. Jadi manusia dia akan gravitate towards yang manusiawinya itulah, maknanya tentang hubungan dia dengan vertikal, dengan kuasa yang kuasa yang lebih besar daripada dia, dan juga secara horizontal, bukan hanya hablum minan nas tu saja, tapi hablum minan alam. Saya rasa generasi ni sangat peka terhadap interaksi mereka dengan alam. Dia ada konsep planetary health hari ni. Tuan Syafiq yang mengatakan bahawa if the planet is healthy, then all of us are going to be healthy. Macam tu kan. Jadi so konsep tu. Jadi tadi yang Coach Zaid ada nyatakan tentang VUCA tadi. So sebenarnya kita kena pergi pada VUCA kuasa 2. Maknanya no longer volatile, uncertain, complex and ambiguous. Tetapi dia kena V tu stands for visionary, value added atau virtuous, and virtually. Dia kena involve the virtual world. So kat situ ada 3 V's ni. Yang U tu bukan lagi uncertain, tapi more of understanding our own uniqueness. So tadi tu kan, saya rasa generasi ni sangat suka tentang dia punya kekuatan dia, dan banyak introspeksi. Dan nak dikenali atau diladeni sebagai seorang individu begitu. Dan yang C itu adalah now clarity in communication. So yang tu mungkin kita kena lihat bahawa teknologi memang ada untuk dia punya communication tu. Dan yang A tu adalah adaptability dan agility. Tadi Tuan Zaid ada nyatakan kan, mereka ni sangat cepat beradaptasi. Anak kedua Tuan Zaid tadi pun menunjukkan bagaimana mereka they can actually adapt and they are very agile. Jadi saya rasa saya nampak memang kita kena membimbing dan juga menyediakan Gen Z ni menjadi individu, kelompok manusia yang sangat seimbang, balance dan sejahtera. So insyaAllah, I don't know, I feel very saya sangat positif sebenarnya tengok Gen Z ni memang akan jadi generasi penyelamat. Saya nak tanyakan kepada Coach Zaid pula ni, boleh ke? Boleh. Alright. So sekarang ni kita dah nampak macam mana peranan Gen Z tu, dan kita tahu mereka, macam tadi saya katakan, mereka adalah generasi yang paling banyak maklumat, generasi yang paling kaya. They actually own a lot of, kita tahu kan muda-muda dah kaya-kaya dah kan, Coach Zaid. Dan so macam mana mereka boleh memanfaatkan teknologi dan juga peluang yang mereka ada hari ini untuk membina generasi pelapis yang juga penyelamat negara ni, dan bukannya teknologi tersebut menjadi liability yang akan merosakkan Gen Z ni. Ada proposal dari Coach Zaid, silakan. Okey. Terima kasih Dr. Ha dan juga rakan panelis semua, dan para pendengar yang masih bersama kita. Soalan yang memang saya rasa soalan yang berbalik kepada tanggungjawab lah, terutama yang bergelar ibu, ayah dan juga guru-guru untuk membentuk generasi hadapan. Bukan terhad kepada ni saja, tapi semua masyarakat lah. Cumanya sebelum masuk kepada part tu, saya rasa satu benda yang kita kena recognize, generasi Gen Z ni, cabaran dia jauh lebih besar daripada zaman kita dululah. Kalau kita ambil dari sudut politik pun kan, kalau dulu banyak rasanya kita tak tahu sangat tentang kehidupan politician, apa dia buat, ahli sukan and all that. Sekarang ni sampai personal life pun kita tahu kan, anak dia berapa, sampai dalam rumah dia pun kita tahu. Jadi terlalu banyak transparency tu satu benda yang bagus lah. Sebab kalau zaman dulu mudah orang nak scam, nak tipu. Bukan kata rasuah ni zaman sekarang baru nampak, tapi dulu agaknya teruk juga. Cuma tak nampak je kan, sebab tak jadi kan. So politician yang zaman sekarang ni yang akan bentuk masa depan, dia kena lebih berhati-hati, which is good lah. Jadi dia tak boleh suka hati nak buat, nak ambil tu, nak ambil ni, sebab orang memerhati, mudah viral, mudah nampak kan. So bagi saya itu check and balance yang sangat-sangat bagus. Jadi
Gen Z dah memang pro benda tu. Kalau kita tengok dalam internet ni, kita panggil apa, netizen kan, cekak. Netizen Malaysia cekak, dan rata-ratanya adalah Gen Z lah kalau tak silap saya. Sedikit Gen Y juga kan. Definitely Y dengan Z lah. Sebab mereka ni banyak membongkarkan benda-benda. Saya pun ada follow beberapa page yang kita rasa wow, hebat dia orang ni dapat cari info dengan cepat. Dan ada beberapa contoh lah yang macam kes adik Bella tu kan, yang sekarang tu kan, itu hasil selongkaran mereka ni lah, netizen lah, yang rata-rata terdiri dari dia penggunaan teknologi tu kalau digunakan dengan betul, dia boleh mengubah landscape negara kita. Kan, so kalau katalah Gen Z semuanya bersatu dan fokus kepada ni, dia akan membuatkan sikap accountability tu makin meningkat. Sikap tanggungjawab, accountability, tadi Dr. ada sebut pasal VUCA yang positif tu kan. Vision, understanding, clarity, accountability, A tu boleh tambah lah agaknya. Accountability, bertanggungjawab. Jadi tak boleh suka hati mentah-mentah lah dapat power, dapat dia boleh buat sesuka hati. Kalau kita tengok di negara maju yang lebih matang, yang lebih maju, dapat jawatan Perdana Menteri ke apa ke is nothing. Orang tak kisah pun, orang tak heran pun kan. In fact dah berlaku negara kita pun. Dapat menteri, timbalan menteri kita tak kenal pun setengah tu kan. Maknanya it's just a job. Yang penting orang kalau dia buat betul, orang okay, fine, you're doing a good job. Tapi kalau sekali dia buat silap, benda tu akan viral, benda tu akan dia akan jatuh. Cancel, kita cancel je dia. Yes, budaya cancel. Saya rasa bagus benda tu kalau digunakan dengan betul lah. Jadi tinggal lagi ada gap sedikit lah dari segi kalau kita tengok Gen Z ni, tak dinafikan ramai juga yang tersasar ataupun terpengaruh secara negatif dengan teknologi, iaitu yang addicted, yang gambling, pornografi, open sekarang banyak orang panggil dark side kan. Saya banyaklah terima benda-benda macam ni daripada saya pun tak belajar jugalah term-term ni, dark side, yang mana mereka boleh just connect and then tak perlu hubungan perkahwinan kan, just jumpa dan ada hubungan seksual. Akhirnya tu pun banyak juga. Jadi dia teknologi tu dia telah membawa Gen Z kepada dua ekstrim lah. Kalau kita didik anak-anak kita dengan baik, dia akan masuk kepada yang positif tadi, iaitu dia menggunakan teknologi untuk mengubah landscape negara, termasuk politik, sosial. Masa pandemik hari tu kan, anak saya kena quarantine. Dia baru balik masa UK masa tu. Dia tak sanggup tengok banyak pembaziran dari segi ni, bekas makanan tu kan, yang hotel hantar tu, hari-hari hantar dalam bekas plastik kan. Dia rasa bertanggungjawab. Dia kata, Masya Allah, banyaknya bekas plastik, aku seorang je 14 hari. So what she did, dia susun, dia balik, dia recycle. Dan dia pengaruhi kawan-kawan dia pula. Dia kata, guys, you got to recycle your plastic. Dan ramai yang ikut. Maknanya kepekaan dia tu tinggi. Dan benda-benda macam ni lah, dia boleh mengubah landscape dunia. Kalau generasi older generation tak ada kisah sangat pasal tu, pasal environment ke apa, adalah tapi not as sensitive. Jadi saya tengok penggunaan teknologi dekat situlah jadi check and balance. Sebagai ni, nampak tak betul je terus serang. Saya setuju yang tu. Terus serang tu, jangan tapis-tapis. Sebab benda-benda yang baik kan. So sekarang banyak scam kan negara kita kan. Scammer, hari tu baru nak keluar scammer pasal rumah lah apalah, terus kena serang. Dan terus dia dah mengaku dah macam tak sempat melarat lah benda tu. Dan benda ni kalau Masya Allah, kalau digunakan dengan betul di tangan anak-anak yang baik akhlaknya, bagus jiwanya dan suci hatinya, wow, dia jadi senjata yang sangat-sangat powerful. Jadi tugas kita nak tarik lah yang mana tersasar tu, yang terketagih tu, pornografi ke apa, kita cuba tarik perlahan-lahan supaya diharapkan dengan kematangan umur mereka kembali
kembali ke pangkal jalan lah lebih kurang gitu kan. Right. Dan tadi saudara Syafiq pun ada sebut ramai Gen Z ni yang spirituality dia sangat tinggi, sangat bagus. Memang betul. Kalau kita tengok Hafiz dan Hafizah Quran, generasi yang mana yang ramai? Generasi Z kan. Anak-anak kita semua ramai jadi Hafiz. Generasi X tak ramai Hafiz sebab zaman tu exposure belum ada. Jadi inilah kelebihan dan gunalah teknologi itu sebagai senjata untuk mengubah landscape supaya semua orang takut, semua orang jadi accountable. InsyaAllah negara kita selamat lah, insyaAllah. Wallahualam. Okay. Dah. Alright, Hafsah, ada apa-apa nak komen apa yang Coach Zaid cakap sebelum kita tanya pada Mark pula? Sila, Hafsah. Saya rasa tak ada apa yang boleh saya tambah kot, macam too beautiful. Okay. Hafsah netizen juga ya, powerful netizen juga. Dia Gen Z ya, sama dengan Mark tu. Okay, teruskan Hafsah. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk saudara Mark Sadiq. Okey. Soalan yang terakhir ni mungkin sedikit berat, but I hope you are prepared. Jadi soalannya, apakah sistem sokongan dan faktor pemulih lah, enabling factors yang perlu diwujudkan untuk membolehkan generasi Z, generasi kita sekarang, terlibat sama dalam proses pembangunan negara dan mengambil tanggungjawab sebagai harapan bangsa dan tiang negara. Okay. So, the floor is yours. Alright, thank you so much for the questions. First of all, Allahumma salli ala Muhammad. To answer the questions, I think what our generation need the most is the unconditional support by everyone, from our parents, from the institusi pendidikan, from the government, from the family institutional, dan apa yang saya boleh katakan dekat sini, walaupun sini bukan siapa-siapa pun sebenarnya, I think the existence of social media itself buatkan kita punya generasi Z ni capable of achieving so much more because kita boleh access anything. Kita nak belajar apa, that's why wujudnya dentist yang belajar dekat YouTube, pakar bedah yang belajar dari YouTube. You know, every single information is out there and it's easy to access to, especially our current generation lah. Because the internet itself memang dah orang kata sebati dalam darah generasi Z ni terutamanya. So if this medium is being monitored properly, bukan kongkong lah, tapi maksudnya macam sekiranya terdapat satu badan yang menjaga perjalanan ataupun arus social media ini untuk bukan monitor tapi untuk memastikan bahawa social media ini digunakan pada jalan yang betul. Ia akan memberikan satu kuasa baharulah kepada semua generasi Z untuk membawa perubahan dalam Malaysia. Sebab I think what Malaysia needs right now is change. We need something new. Dan untuk capai something yang baru ni perlu ada kesatuan ataupun kena ada suara yang ingin demand the change. So social media can provide that platform untuk dengar suara semua rakyat. Dan tapi dia kena guna dengan yang betul lah. Kalau tak kita nampaklah macam mana netizen menggunakan suaranya pada jalan yang tidak betul lah. Macam kita tengok dia kecam sana sini, dia hentam sana sini. So I think macam-macam balik pada soalan tadi, apa yang paling kita perlukan sebenarnya adalah education lah sebenarnya. Education to educate all Gen Z and above to know how to use social media properly so that we can voice out our opinion. And not just that, not just education, we also need support from everyone, from all generations, because saya memang ada nampak lah, there are few people from different generations yang dia mungkin sedikit anti terhadap budak-budak yang budak-budak nak ataupun budak-budak zaman sekarang yang sibuk dengan social media. For example, awak nak asyik social media je, asyik luangkan masa dengan social media je. Social media ni dia nampak lagi banyak keburukan
terhadap dalam social media ni. But for me, I honestly think that apa yang kita fokus itu yang kita dapat. Sebab dalam dunia ni tak ada satu benda pun yang dia ada baik je, dia tak ada buruk je. So I think everything has its own pros and cons, and Yep. it is up to us to focus on the good side or the bad side of anything. So maksudnya kalau kita nak fokuskan benda tu kepada kebaikan, memang akan ada. Kalau kita nak fokus benda tu terhadap keburukan, memang akan ada. Jadi it's actually tell us about it tells us who we are when we focus, when we choose to what to focus. Macam kalau kita nampak sesuatu perkara tu benda yang buruk je, ada something yang kita kena reflect pada diri kita lah sebenarnya. Sebab semua benda ada kebaikan dia, semua benda ada keburukan dia, dan I think it is very important for us to only focus on the good side. Memang kita kena ambil apa yang buruk tu supaya kita boleh jadikan pengajaran, but the focus must be on the good side, on which to improve, how to improve. And jadi selain daripada sebab jadi macam saya cakap tadi lah, ada few people yang agak mungkin against ataupun diskriminasi terhadap generasi akan datang, kata generasi ni lemah lah, manja dan sebagainya. Ada yang kata macam mungkin dengan cara belia mengeluarkan suara di sosial media dianggap sebagai satu perbuatan yang mungkin kurang ajar ataupun kurang sopan kerana macam melawan orang tua dan sebagainya. But I think benda tu dia affect both way lah sebenarnya. Like how we the youth use social media and use the power of our voice, and how the elderly tolerate with us by accepting this is how the world is now. And kita boleh macam mana saya nak cakap kalau kita boleh betul ansur dan support each other, then the change will happen. Sebab macam saya cakap first tadi lah, kita tak boleh nak letak semua tanggungjawab untuk ubah Malaysia ni kepada Gen Z sahaja. It doesn't work that way. Macam tu. Sama. Alright. InsyaAllah. So Dr. Han nak tanya satu juga lagi, Mak. Ini kan of course dengan teknologi yang ada semua tu, we can have so many people like your good self, which is kita yang panggil as influencer atau pempengaruh. Jadi what kind of influence agaknya yang patut of course macam biasalah influence ni boleh benda bagus, boleh benda yang tak berapa bagus kan. Jadi apa agaknya mungkin kalau Mark sendiri kan, as somebody yang ada ramai sangat follower ni, people wants to see you, nak tahu apa yang Mark buat hari ni gitu tu kan. So how does that going to help? Maknanya you as a influencer. Okay, that is a very good question actually. Bagi saya lah, dia mungkin agak, apa yang saya cakap ni mungkin agak sedikit rigid ataupun mungkin tak applicable kepada orang lain, tapi sebab saya dibesarkan dalam keluarga yang boleh katakan mementingkan agama juga. Jadi apa-apa yang saya buat atau apa yang saya post tu, saya akan tanya dulu diri saya sama benda ni bermanfaat ataupun tidak. Benda ni apa yang Islam ajar ataupun tidak. Because saya memang betul-betul berpegang teguh kepada hadis yang beritahu kalau kita tak ada perkara yang baik untuk kita berkatakan, lebih baik kita diam. Jadi kalau saya rasa macam ada benda yang baik saya perlu sampaikan, saya sampaikan. Kalau saya rasa benda tu macam mungkin memberikan impact negatif ataupun contohnya macam kita nak komen tentang suatu perkara dan komen kita tu mungkin tidak memberikan apa-apa impak atau kesan yang baik kepada masyarakat, dan saya tak payah cakap pasal benda tu. So that is the kind of influence that I want to show to people, that sometimes not everything we don't have to talk about everything. We don't have to macam kupaskan semua isu, dan sometimes berdiam tu juga adalah lebih baik. Dan being an influencer itself, I think perlukan the most important thing is you need to be very much educated lah. Sebab kita tengok ramai sangat anak muda kat luar sana yang kita boleh panggil dia pemengaruh ataupun influencers, tapi dia influence bukanlah benda-benda yang tak elok. Ada juga yang benda-benda tak elok, tapi mungkin influence pada benda-benda yang tidak memberikan sebarang faedah ataupun kemajuan kepada negara. Dan kita boleh nampak sangat sedih lah, kita boleh nampak ada yang sampai kata, dah kalau macam ni tak naklah belajar tinggi-tinggi, tengok founder tu, dia dah kaya dah, baru umur 21 dah kaya, dah beli kereta mewah. Itu yang kalau boleh kita tak nak lah sebenarnya. Kalau kita boleh nak elakkan lah. So what I'm trying to do is to try to help others to find the quality in themselves and to keep moving forward, dan jadi someone yang orang kata not just educated tapi juga brilliant
dalam nak decide whether yang mana patut kita pilih. Because life is about choosing doors. I always believe this. Life is like a choosing doors, and what door we choose determine what kind of person You're gonna be. are we. Yeah. Jadi macam it goes back to us, macam apa yang kita buat, apa yang kita pilih, kita nak jadi apa. Jadi kalau daripada awal lagi, daripada zaman awal lagi, mungkin ibu bapa ataupun pihak yang lebih atas dah boleh orang kata cultivate dalam generasi yang akan datang tentang pentingnya untuk fokus kepada perkara-perkara yang baik, jadi manusia yang baik, jadi manusia yang berguna, dan benda tu akan jadi upbringing diorang, dan diorang akan cuba untuk sebarkan benda tu kepada orang lain pula. Baik. So I think Hafsah, kita sebenarnya kan start dengan Gen Z, habis pun dengan Gen Z. Jadi so Dr. Har sepuas malam ni sebab banyak dengar pandangan you all, pandangan daripada Tuan Syafiq dan juga Coach Zaid juga, nampaknya memang complementing. So I hope that gives you the confidence untuk satu generasi that kita memang sangat berharap kepada Gen Z ni untuk menjadi generasi penyelamat bagi negara kita. Sebab you all actually ada banyak peluang dan ruang untuk berbuat demikian. Okay, saya tengok dalam room chat tu macam-macam jugalah. Dia kata lapar pasal kita sebut smoothies tadi So ada kalau ada pertanyaan atau komen saya memang alu-alukan sangat. So maybe you all boleh just indicate siapa. Saufi kata Gen Z let's fall in love with Quran. So itu mungkin satu lagi. Saufi nak komen apa-apa? Kalau ni kita boleh bawa ke depan. Boleh? Saya invite Syauki untuk ke depan. Sila. Angkat tangan dah tu. Sila. Yep. Hello, Assalamualaikum. Ya, Saufi. Boleh dengar saya? Boleh. Loud and clear. Alright, okay. Sebenarnya saya tertarik dengan topik ni sebenarnya. Gen Z, penyelamat Malaysia kan? Yep. Okay, sebenarnya kita baru launch sebenarnya the apps. Kita call it Think Quran. So, kenapa I said and I iterate to Gen Z? Sebab I think like people yang dah make a conversation dalam Clubhouse ni kan. So you all berharapkan Gen Z, because ada banyak tools kan, TikTok, Instagram, Facebook. I think now they are more on TikTok, streaming videos and everything. So kita mengharapkan all this digital tool akan menjadi satu fenomena lah untuk Malaysia basically and global market. Right. So Think Quran currently kita ada dua bahasa, which is English and also Malay. So the good things about Think Quran is kita biasa belajar Al-Quran dengan alif bata, kemudian kita buat pronunciation, betul? Maksudnya kita belajar cara membaca Al-Quran and so on. Tapi ada satu things yang kita lupa, which is untuk memahami satu-satu perkataan Al-Quran itu. Jadi saya rasa apa yang saya nampak sekarang ni, we are missing something in the global Muslim punya world. They know Quran is the manual of life. Kita tahu Al-Quran ni diturunkan sebagai satu mukjizat keramah daripada Rasulullah SAW, daripada Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Jadi saya dapat rasakan bila saya dapat tahu pasal apps ni, sebenarnya apps ni telah dirancang pada awal tahun ini. Dan kita baru saja keluarkan apps ni. Tapi bukannya saya nak cerita pasal apps ni, saya nak cerita pasal value tu. Value yang kita nak bawa, maksudnya dari segi holistiknya, kita nak tarik ramai generasi yang sekarang ini supaya dia tidak memikirkan tentang TikTok itu untuk buat duit, untuk apa saja. Tapi sebenarnya dia juga kena dekatkan dengan Al-Quran dan memahami Al-Quran tersebut. Baik. Okey.
Ada komen daripada ni panelis ke ataupun Ada yang dah try tak yang link saya share tu? Kalau ada yang dah try, saya just nak get a feedback dalam grup Clubhouse ni. Okey, nanti boleh bagi agaknya. Terima kasih ya, Sophie. Saya rasa tu sangat penting dalam konteks kita kena ada kembali kepada satu manual yang sememangnya ya, ada bersama dengan kita untuk menambahkan kekuatan atau menjadi asas kekuatan kita. Terima kasih Sophie. Saya nak jemput Dia kot. Dia. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih. Dia, saya ada jemput dia tu. Okey, sila Dia. Apa inputnya? Silakan. Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Okay, saya pun yang hari ni sebab tu saya stay daripada awal, daripada puan nak buka tadi pun saya dah tunggu apa nak cakap. Awal-awal tadi dah ada. Okay, tak ada. Saya tertarik sebab bila saya ni generasi Y, okay, and then umur saya 32 tahun. Lepas tu saya sekarang ni misi saya adalah sebab sekarang ni macam kita cakap tadi, generasi Z ni lebih kepada TikTok kan. Kalau puan pergi ke TikTok, akan nampak banyak komen macam makcik Facebook lah ni, makcik Facebook. Maksudnya generasi Z dan ke generasi X, generasi Y ke belakang banyak guna Facebook berbanding TikTok. Jadi bila saya generasi Y masuk ke TikTok, misi saya adalah untuk, sebab saya tak nak generasi Y dan X salah faham tentang TikTok. Kebanyakannya masih salah faham tentang TikTok ni hanyalah untuk tarian. Oh, menari-nari. Banyaknya budak-budak menari-nari, apalah diorang ni bagi pengaruh buruk. Tapi mereka sebenarnya salah faham. Bila mereka nampak konten tarian, bermakna sebenarnya awak yang banyak slide ataupun banyak tengok konten tarian, sebab tu algoritma TikTok tunjuk tarian tu. Tapi saya punya konten, saya lebih kepada spread awareness dan juga cerita, sharing tentang sejarah apa yang pernah berlaku dekat Malaysia. Sebab saya nak semua orang tahu, anak-anak muda, sebab saya tahu anak-anak muda banyak kat TikTok. Saya nak diorang tahu sejarah. Saya nak diorang, sebab saya pernah dengar orang kata orang yang tidak tahu sejarah, mereka sendiri akan mengulanginya semula. Jadi saya nak diorang belajar sejarah, walaupun sejarah tu yes, you can find it from your textbook dekat buku sekolah. Tapi I nak you tahu juga dekat TikTok ni, I nak share benda ni, you kena tahu pasal sejarah ni. Jadi kalau dekat di TikTok ni, generasi Z yang banyak saya jumpa yang dekat saya punya TikTok, kebanyakannya, maaflah saya cakap, bukan semualah, sebab saya dengar juga tadi Tuan Syafiq pun ada cakap kebanyakannya tidak, yang begitu juga yang tiada adab langsung dekat Facebook. Jadi saya rasa benda ni bukan bergantung pada generasi, ia adalah bergantung pada diri orang tu sendiri. Itu saja Puan. Terima kasih. Terima kasih Dia. So, terima kasih kepada Dia yang mempunyai orang kata inisiatif tersebut ya, untuk memberikan input yang boleh menjadi bahan rujukan dan juga pendidikan ya. Saya dah mula nampak sebenarnya ya, Hafsah, TikTok tu sebenarnya adalah satu platform pendidikan yang sangat perlu kita manfaatkan, sebab nak buat TikTok seminit dua tu bukannya senang. So, dia perlukan satu kemahiran lah. Dan makcik-makcik Facebook ni bukannya senang nak buat ya Zahid. Jadi kita memang saya rasa mungkin di situlah kita kena berganding bahu, maknanya mungkin bahan-bahan ataupun input tu, dan macam dia mungkin dia dah dapat kuasai juga ya kaedahnya. Dan of course dia macam ni je media sosial ni, saya rasa kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau misalnya nak memberikan input kat dalam media sosial ni, jangan ingat semua orang sukalah, mesti akan ada yang tak suka juga. Jadi itu satu yang lumrah. Tapi bagi mereka yang mendapat input yang baik, itu sudah satu amal jariah kita kan. Jadi terima kasih ya Dia. Ada siapa lagi ke agaknya yang nak bertanya?
Hafsah nak komen apa-apa tadi pada Puan Dia tadi? Ataupun panelis yang adalah, sila. Mungkin saya suka kot saya nak sentuh sikit tentang yang Saudara Mat sebutkan tadi, we have to educate our generation how to use social media properly kan. Maksudnya dengan beradab, dengan walaupun kita walaupun kita ada karakter masing-masing yang this is myself atau macam we want to show ourselves outside kan, tapi kita kena juga remind ourselves kita kena beradab. So macam I always remember what my dad always remind his children kan, macam it's not about the people around you, but it's about how you bring yourself. Kat mana-mana pun lah kita pergi, it's always about how you bring yourself, how you deal with people, how you talk, how you everything lah kan, semua yang macam mana kita dengan diri kita sendiri. And then and Saudara Mat ada juga sebutkan macam we find the quality in yourself kan. And to me having people around me kan, it's not easy for everyone to find the quality in themselves. And I think tapi find the quality is very important lah. Maksudnya everyone has to do that. Macam has to know quality apa yang dia ada dalam diri dia. Tapi before that, apa yang dia kena buat adalah dengan mengenali dirinya sendiri. They have to know themselves first. So macam mana nak know themselves tu pula, kena balik semula kepada siapa kita. So macam balik-balik kita kena ingat yang kita ni adalah dua perkara lah yang saya sentiasa ingat. Kita ni adalah abid dan khalifah. Kita adalah hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, and kita adalah we are also a leader. Macam kita bawa diri kita di mana, dan apa yang kita bawa tu adalah tanggungjawab yang orang lain di sekeliling kita akan ikut atau akan dapat tempias dia kan. Baik. Itulah. Terima kasih Hafsah. Saya tengok dalam room chat tu pun ya. Terima kasih Dr. N. Pai As ni ya, banyak juga bagi input. Dia kata banyak kerja nak buat ni ya. Bukannya usaha atau kesedaran generasi ya, tetapi muafakat, betul ya. Kesedaran individu, komuniti dan masyarakat. Saya rasa perbincangan kita melihat meletakkan satu, macam Mak katalah, kita ni bukan siapa-siapa nak bincang ni, tak ada siapa yang nak dengar, tapi pada pandangan saya dia memberikan satu gambaran that you are not alone ya. Kita tidak bersendirian ya, dan insya-Allah kita perlu buatnya bersama-sama. Ni yang Sophie kata, the best is to do it in jamaah. Bukan, dia tak perlu jamaah yang ada satu branding begitu ya. Kalau ada pun teruskan, tapi kalau tidak, maknanya kita sentiasa berada dalam jamaah umat Islam yang sentiasa saling ya bantu-membantu untuk mencapai matlamat kita sebagai abid dan juga abdi kepada Allah dan juga khalifah tadi. Okey, masa dah mungkin ya dah ni saya kita berikan ya mungkin seorang panelis 1 ke 2 minit untuk menyimpulkan ya. Saya nak start dengan Coach Zaid dulu, silakan. Okey, boleh. Thank you Dr. Ha dan juga semua. Okey, kesimpulan saya rasa setiap generasi tu ada keistimewaan dan kekurangan masing-masing. Dan nak banding secara direct memang mustahil, sebab kalau zaman dulu, generasi dulu, dia cabaran dia lebih kepada kesusahan hidup, dan kalau generasi lama nak expect anak-anak muda zaman sekarang hidup susah macam dia, tak adil lah. Sebab kalau setiap generasi makin senang, itu kredit kepada generasi lama juga. Macam teknologi yang kita duk guna ni pun adalah hasil idea, buah fikiran baby boomers, Gen X yang awal-awal dulu kan. Jadi tidak salah generasi sekarang hidup dia lebih mudah. Malah kita rasa kena bangga lah. Kalau saya pun, anak-anak saya nak lebih mudah dari saya kan. Dan pada masa yang sama, generasi baru, Gen Z, jangan lupa tentang perjalanan hidup orang-orang yang dahulu. Banyak pengajaran, bukan kata pengajaran saja, pengalaman dan kesilapan yang mereka buat yang kita boleh belajar. Jadi masing-masing dua pihak kena bergabung lah, saya rasa. Jangan jadi sampai generation clash, sampai bertumbuk kan. Dekat pejabat tu bertekak aku lagi bagus. Conclusion saya very simple. Saya ada satu klien,
Malaysia Airlines. Is a Firefly Airlines is my client. Pernah ada generation clash di mana generasi lama flight engineers, dia ambil masa 3 hari untuk buat satu analisis flight worthy. Setiap flight tu kena check thoroughly 3 hari. Report setebal buku encyclopedia tu, dia kena check satu-satu. Datang generasi Z, generasi baru, mereka macam sinis. Dia kata, alah, aku boleh buat dalam masa 3 jam aja. Report ni buat apa, nak susah-susah buat sampai 3 hari. Jadi generasi lama ni bengang lah. Dia kata, kau tak boleh main-main, ini safety. Tetapi dengan adanya blend tadi, terbuka minda mereka nak belajar daripada generasi masing-masing. Dia kata, tunjuk aku macam mana buat dalam 3 jam. Rupanya dia guna teknologi, dia download, dia masuk dalam komputer, Excel apa, guna VLOOKUP. V apa? Saya pun tak pernah dengar perkataan VLOOKUP tu. VLOOKUP. So dia tunjuk cara. Rupanya report dia memang exactly the same dengan yang tebal encyclopedia tadi, tapi dalam bentuk soft copy. Cuma lagi engineers baru tak tahu nak baca apa variant dia. Jadi Gen X kata, oh cantik, aku tak perlu download report tebal-tebal, mari aku ajar macam mana cara nak baca variant dia. Wah, dekat situ harmoni berlaku, di mana generasi lama happy, dia boleh balik awal. tak payah 3 jam overtime. Dia boleh balik awal. Dan generasi baru happy, dia rasa dia ada value dia bring to the organisation. Dia contribute. Inilah yang dikatakan blending yang sebenarnya. Jadi kita sama carilah titik kelemahan tu dan everybody happy. InsyaAllah. This is the smoothies that you talk about, kan? Exactly. Okay, saya nampak Nasim. Nasim angkat tangan. Sorry Nasim. Okay, bolehlah nak bagi. 2 panelis lagi, tunggu sekejap. Kita nak bagi juga. Nasim cakap sikit apa yang ni kan. Silakan Nasim. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar kan? Boleh. Sebab hari boleh. tu tak boleh dengar. Okay. Hari tu tak boleh dengar. Okay, saya mungkin mewakili pemuda gema lah. Pemuda gema sebenarnya pun antara cita-cita kami ataupun kita punya visi memang kita letakkan untuk belia di Malaysia ni akan memimpin perubahan positif di Malaysia. Dan kita nampak sebenarnya bukan perubahan positif yang mungkin belia Gen Z ataupun even Gen Y termasuk juga dalam kategori masih lagi belia. Bukan tak semestinya maksudnya memimpin Malaysia kan, sebab mungkin masih muda ke apa, tapi mungkin boleh menjadi satu third force baru yang akan bawa secara aplikasinya perubahan-perubahan positif yang bermula daripada diri sendiri, lepas tu dalam komuniti, dalam masyarakat. So apa yang kami cuba buat dalam Pemuda Gema pun kebanyakannya sediakan platform-platform melalui muzik, melalui volunteerism dan sebagainya, untuk bagi peluang supaya third force daripada belia ni mampu untuk bersedikit merubah ke arah perubahan yang positif. Baik, insya-Allah. So memang saya rasa tajuk hari ni memang menarik dan kami pun harapkan belia-belia dapat bersama-sama dengan perubahan-perubahan ke arah Malaysia yang lebih baik, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Terima kasih ya Nasim. Ahmad Ridwan dia tanya lambat tu. Dia kata possible tak gaya hidup moden sekarang ni yang buatkan Gen Z ni hilang adab dan budaya satu masa nanti. Saya mungkin nak jawabkan untuk ringkas saja. Kita memang ada nature and nurture kan. The environment sangat penting. Tetapi macam yang kita dah bincangkan ya Ahmad Ridwan, dianya banyak bergantung bagaimana kita sendiri ya nak mengambil peluang itu. Dan kalau misalnya ada gaya hidup yang tersasar, ya, semua tanggungjawab kita untuk membaikinya. Dan saya rasa dengan ada teknologi ni juga kita mempunyai keupayaan untuk saling tegur menegur, ya, memuhasabah diri dengan cara yang paling baik, ya, insya-Allah. Okey. Kita minta Tuan Syafiq sila untuk merumuskan. Baik, insya-Allah. Saya untuk yang kali terakhir ya, untuk hari inilah kan. Saya kira generasi Z ni dia cabaran dia memang agak tinggi. Dan sebab apa? Sebab satu pengharapan kepada generasi Z ni tinggi. Mereka ni bagi kalau kita dalam konteks negara kita Malaysia, mereka menjadi harapan yang sangat besar bagi kita sebagai generasi akan datang lah, untuk membuat perubahan kan. Dan antara cabarannya juga ialah generasi Z ni kalau ikutkan dari survey ataupun kajian kan, mereka juga antara golongan yang
mana paling tinggi dia punya rate yang mana mereka ni terlibat dengan isu berkenaan dengan kesihatan mental. Contoh macam anxiety ke, depresi ke, loneliness ke. Mereka ni antara yang ramai ataupun tertinggi. Tapi dalam masa yang sama mereka ni juga yang awareness ni paling tinggi berkenaan dengan mental health issues. Okay. So, dan masa yang sama saya percaya generasi Z ni dia ada kekuatannya untuk sendiri sebagaimana yang kita harapkan untuk menjadi ejen perubahan untuk generasi yang datang, membuatkan masyarakat lebih positif, lebih sihat. Mana kiranya insya-Allah kita semua generasi memberikan tenaga, memberikan sokongan dan kepercayaan. Saya je wakil generasi milenial lah. Generasi Y menyokonglah generasi Z dan juga kita semualah kita mengajak semua generasi untuk sama-sama menyokong generasi Z untuk menjadi ejen perubahan untuk generasi akan datang, membina tamadun yang lebih baik insya-Allah. Yang penuh dengan adabnya insya-Allah, akhlaknya, ilmunya dan teknologi yang dimanfaatkan sebaik-baik mungkin untuk orang yang positif insya-Allah. Terima kasih Tuan Syafiq. So Hafsah, kita minta Mak sila Mak untuk merumuskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada Akademi Dr. Ha kerana sudi menjemput saya. Terima kasih juga kepada panelis-panelis yang hebat. Saya rasa sangat-sangat humble untuk berada bersama-sama dengan semua panelis di dalam pentas yang sama. Dan juga terima kasih juga kepada semua para pendengar yang sudi mendengar bibilan saya yang bukanlah siapa-siapa ni. Dan okey, untuk sebagai rumusan, saya yakin generasi Z dia mempunyai banyak sangat potensi. Dan sekiranya betul kita nak mengubah asyik tersasul je Malaysia dengan manusia Sekiranya kita betul-betul ingin mengubah Malaysia, kesemua generasi perlu berganding bahu, memainkan peranan masing-masing untuk sokong generasi Z ni untuk mengubah pada masa akan datang. Sebab yang akan memegang Malaysia pada satu hari nanti tentulah generasi Z, dan yang akan orang kata lead Malaysia pada masa akan datang juga adalah generasi Z. Jadi bagi saya sekiranya betul kita perlu membawa perubahan kepada Malaysia, kita semua perlu betul ansur dan berganding bahu dan menyokong antara satu sama lain macam Coach Zaid bagi tahu tadi, macam blender kan, smoothie tadi. Barulah terhasilnya satu orang kata produk yang cantik, sedap dan juga manis. Berkhasiat. Macam yang paling penting lah. Dan saya rasa kami daripada generasi Z ni perlu banyak lagi belajar daripada generasi-generasi yang sebelumnya, terutamanya belajar daripada Dr. Ha dan juga semualah yang ada dekat sini. Dan kita tak boleh orang kata macam buat sesuka hati kita lah. Generasi dulu ni bukan tahu apa-apa pun, biar kita lah yang lead. Tak boleh macam tu. Okey. Terima kasih. Tu yang last tu tadi sejuk, tidak tahan dengar. Kan tadi. Okey. Hafsah, sila Hafsah. Maybe Hafsah nak rumuskan juga, silakan. InsyaAllah. Okay, sedikitlah kat last. Mungkin kita as individual kan tak kisahlah generasi Z ke generasi Y ke generasi X, tapi fokusly on generasi Z. Kita kena tahu kita punya rights and duty. Kita tahu hak kita ada kat mana dan macam mana kita nak dapatkan hak kita, nak penuhi hak kita tu, dan juga kita kena sedar akan duty-duty kita as a human, as a child, as a rakyat Malaysia, dan juga yang akan mengganti lapisan yang menguasai Malaysia kan. Itulah sedikit last yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih Hafsah, terima kasih Mak Tuan Syafiq dan juga Coach Zaid dan juga tim saya Fawina dan juga Syifa dan juga semua yang hadir Saya tengok ada 179 yang mengikuti. 28 orang ni memang tak beranjak pun Clubhouse ni sebenarnya dia macam bilik-bilik kan. Ada masa tak dengar tak apa seronok pergi bilik lain pula. Tapi alhamdulillah terima kasih kerana bersama daripada pukul 9 malam tadi. So saya nak rumuskan beginilah apabila kita bila kita melihat daripada circle of concern dan circle of influence yang ni saya ingat saya baca daripada Stephen Covey punya buku. Dia kata
masa kita muda, kita punya circle of influence sebenarnya kecil je sebab kita ialah orang muda kan. Tetapi circle of concern kita sangat besar. Itu yang buatkan kita sangat idealistik. Ya, dan kita pun pelik, kenapa lah orang-orang ni kan dia ada kuasa dia apa tapi dia tak buat. Ya, so itu selalunya ketika ni lah Gen Z ni ya, tengah remaja belia ni, kita ada perasaan begitu ya. Tetapi bila kita makin matang sikit, kita mula ada influence yang bertambah dan juga kita punya concern juga bertambah. Tetapi dia macam your circle of influence is no longer small macam you masa muda gitu kan. So dia patutnya bertambah lah dua-duanya sekali. Pada tahap yang ketiga, ini adalah apabila circle of influence hampir sama besar dengan circle of concern. Jadi macam dia overlap ya. Dan kalau misalnya yang tadi tu, yang pertama so become more matured. Tapi yang ketiga ni sebenarnya apabila kita punya influence sama besar dengan kita concern, this is when you become the best agent of change. Kita menjadi agent perubahan yang paling efektif kerana apa saja yang kita concern tu sebenarnya sudah berada di dalam kita punya circle of influence kita. So this is the best time for you to do anything. So this is would be pada saya lah mungkin in terms of individual, this is when you are 35, 40, 45 when you are really going up the ladder. Tapi jangan lupa ada satu lagi yang fasa yang keempat didapati circle of influence memang besar because you are really somewhere. Tapi tak tahu kenapa circle of concern menjadi kecil pula. So this is the time where you starting to become somebody who is indifferent dengan mungkin kesusahan rakyat ataupun dulu kita sangat idealistik tapi itulah yang berlaku dan harapnya kita tidak akan menjadi orang-orang begini kerana inilah sebenarnya kita akan melihat orang mula mengeksploitasi kuasa memanipulasikan apa saja yang ada di dalam konteks authority dia. Jadi mudah-mudahan dalam konteks ini Gen Z yang hari ini merupakan generasi harapan. You akan sampai juga nanti kepada tahap kami lah, umur-umur kami ni. And Mark dan Hafsa dan semua Gen Z yang ada dalam perbincangan kita hari ini. Please remember this, your priority will change. Your ideal will change. Tapi always remember that your circle of concern must never shrink. Sepatutnya ia makin bertambah lagi kerana tanggungjawab kita Hafsah sebagai khalifah tadi. So terima kasih sangat saya ucapkan terima kasih pada Gemma Nasim dan tim di atas promosi so kita pun dapat boleh bercakap dengan ramai orang dan insya-Allah mudah-mudahan kalau ada yang dapat kita manfaatkan dan sebarkan kepada orang lain, insya-Allah itulah tanggungjawab kita. So insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam Clubhouse Diskusi Serambi Akademi Dr. Har dan juga bersama kolaborasi Gemma dan persatuan-persatuan lain. InsyaAllah kita bertemu lagi. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.